keyakinan daripada wali ataupun suami perlu diperolehinya. Hadis daripada riwayat Tabrani, apabila seorang wanita telah melakukan solat wajib 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga maruah dan mentaati suami, di akhirat ia diseru masuk ke dalam mana-mana syurga mengikut pintu yang ia sukai. Dalam hadis ini secara jelasnya salah satu daripada kelebihan bagi wanita untuk masuk syurga agak mudah. Syarat pertama, jaga sembahyang. Yang kedua, berpuasa Ramadan, menjaga maruah diri. Yang keempat, mentaati suami. Jadi ya, 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu, wanita khususnya, untuk masuk syurga ilahi. Mana-mana dia kendaki boleh diperolehinya. Walaupun 4 perkara ini tak kena dapatnya sukar ya. Sebab ada dua suami, nak jaga maruah diri, nak jaga puasa Ramadan, nak jaga sembahyang 5 waktu pun susah ni. Saya nak tarik perhatian kepada tuan-tuan dan puan ya. Walaupun tajuk yang kita nak cerita ni sembahyang 5 waktu ni, yang kita tengok yang pertama, sembahyang 5 waktu bagi wanita. Orang perempuan ni nak sembahyang memang susah. Orang lelaki dia tak fikir sebab 5 waktunya dia kena buat lah. Walaupun keadaan sekalipun kena buat. Tapi bagi wanita, bagi perempuan yang menjadi salah satu syarat ya, nak masuk mana-mana pintu syurga ni, mana-mana dia boleh masuk. Mana Tuhan letakkan 4 syarat ni. Nombor 1, sembahyang dulu. Tuan-tuan cuba fikirkan, seorang wanita itu kalau dia sembahyang, contohnya ya, bagi wanita yang masih muda lah, dia ada haid. Jadi waktu haidnya Tuhan bagi cuti rehat lah. Satu perempuan, seorang wanita datang haid pada pukul, kalau kita lihat zuhur 1.22 minit tengah hari, 1.22. Dia datang haid pada jam 1.23 minit tengah hari. Maknanya baru 1 minit masuk waktu zuhur, haidnya datang. Kemudian kita tak boleh sembahyang lah daripada 1.23 sampai ke atas. Tuan-tuan, apakah hukum wajib solat fardu itu wajib pada dibuat ataupun tidak? Tinggal kena buat ataupun tidak? 1 minit tak masuk, wajib atau tinggal? Dan orang lelaki dia kena buat ataupun tidak? Wajib buat kan? Bila dia nak buat? Bila nak buat? Masa haid boleh? Tak boleh. Orang lelaki dia tak fikir benda ni kan? Orang perempuan kena fikir. Dia boleh buat tak masa haid? Tak boleh. Kalau dia sembahyang pun tak sah. Sebab syarat sah solat adalah suci daripada hadas besar dan kecil. Bila dia nak buat? Apabila dia sudah suci, dia mandi hadas, kemudian baru dia qadha sembahyang zuhur sebelum haid yang datang baru. Tunai sembahyang. Jadi dia kena tambah satu sembahyang. Contohnya dia suci itu katakanlah, okey, itu satu, dia qadha satu. Katakanlah dia suci haid itu suci katakan subuh, sekarang dia berapa tuan? Subuh pukul 5, pukul 8. Masa tidur, dia bangun awal mungkin, ataupun dia tidur, katakanlah haidnya suci, maknanya dia diberi cuti itu sampai pukul 5.50 minit pagi. Tak masuk subuh lagi. Tadi satu sembahyang yang perlu diqadha, lepas suci nanti dia kena qadha satu zuhur. Kemudian dia punya haid itu berhenti pukul 5.50 minit pagi. Isyak semalam dia wajib buat ataupun tidak? Isyak semalam wajib buat ataupun tidak? Tanya orang lagi. Wajib buat. Jawapan dia ke wajib buat. Jadi dia mandi subuh. Apa sembahyang yang dia kena ganti? Pertama, dia sembahyang fardu subuh tu habis 2 rakaat. Kemudian dia sembahyang isyak yang baru dia tinggalkan, baru
baru masuk tadi sebab awal, mana berhenti awal dia kena qada untuk isyak. Yang ketiga dia kena semayang fardu zuhur sebelum penguzuran itu. Jadi 3. Jadi tuan-tuan, puan-puan, dalam solat fardu ni dia waktunya tanpa henti kecuali subuh dengan zuhur saja. Subuh dan zuhur saja. Sebab itu siapa yang perempuan yang datang haid waktu antara subuh dengan zuhur, dia tu selamat sikit. Kalau dia berhenti antara subuh dengan zuhur, dia tu selamat sikit dari segi mengqadakan sembahyang. Sebab bila dia cek dia di pada mahsyar nanti, tengok right, tiba-tiba bangkak. Padahal dia jaga sembahyang ni, tapi terlepas pandang semasa antara nak turun haid dan selepas datang suci daripada haid tersebut. Jadi 2 perkara ni kebiasaannya memang sukar. Tuan-tuan tengok, subuh daripada pukul 5:58 pagi sehinggalah terbit fajar, terbit matahari 7:12 itu waktu dia subuh ada. Lepas tu tak ada waktu sembahyang fardu, tak ada. Sekarang ni tak ada. Sampai bila? Sampai zuhur 1:22. Itu saya kata waktu 2 ni, waktu subuh dan zuhur ni waktu yang paling selamat bagi wanita. Tapi mana boleh dia kontrol dia tu. Dia nak keluar, dia keluar lah. Dia nak berhenti, berhentilah dia. Yang ada pada kita doa sajalah. Kemudian zuhur sampai bila? Zuhur 1:22 sampailah sehinggalah 4:26. Ada waktu berhenti tak? Tak ada. Kalau waktu zuhur ke atas, dia waktu zuhur berjalan walaupun 2 saat ada lagi waktunya, wajib tak dia semayang? Wajib. Kalau dah masuk waktu semayang, tiba-tiba letak haid tak boleh semayang, wajib tak dia qada nanti? Wajib juga. Bermakna dia sentiasa kena jaga. Di pintu di rumah hanya kena tulis dia punya bila waktunya keluar, bila waktu berhenti, apa semayang nak qada, apa yang nak tambah. Dia kena jaga. Benda ni siapa kena jaga? Nombor 1, suami kena jaga. Suami kena jaga. Sebab tu suami kena tarik bila isteri tak semayang fardu ni. Suami kena tarik. Maksudnya bila dah masuk orang syurga tu dia tarik, nanti dulu, kamu tak tengok. Mak pergi sama-sama lah dengan. Sebab tu, okey, kita tengok asar dia. Asar 4:26. Ada tak waktu berhenti sampai maghrib? Tak ada. Walaupun sesaat, 2 saat, waktu itu berjalan. Mesti ada waktu itu kita gantikan semayang kalau tak boleh. Sebab fardu semayang kena buat, fardu namanya. Sebab itu nombor 1, kita tengok nombor 1 ni pun berat ni. Nombor 1, perempuan nak masuk syurga. Nombor 1 boleh masuk mana pintu syurga, semayang ni waktu. Dia jaga. Bila? Bagi wanita yang tahu bila berhenti, bila waktu haidnya, apa semua, belum ke nifasnya, wiladahnya, istihadahnya, dia boleh ikut pening. Jadi tuan-tuan, daripada 4:26 asar sampai maghrib pukul 7:26 malam. Ada waktu berhenti? Tak ada. Daripada maghrib sampai isyak 7:26 sehingga pukul 8:35 tak ada waktu berhenti. Maknanya ada dia sempat waktu kalau dia suci ke kena sembahyang. Dia tangguh ke qada bila dah ada waktu. Waktu isyak sampai subuh pukul 8:35 malam sehingga pukul 5:58 pagi. Waktu itu banyak berhentinya semula. Nak mula haid itu pun berhenti, nak mula haid pun ada di situ, nak berhenti haid pun ada di situ. Jadi bila dia mula haid, katakan pukul 5 pagi, dia dah sudah bangun dah ada. Bermakna bermakna dia punya isyak dah kena buat. Tapi dia dah buat semalam, tak apalah, pasal dia baru datang haid. Yang kita risaukan ketika dia suci tu. Suci bila berhenti darah haid pada waktu pagi sebelum subuh, maka isyak itu perlu diqadakan. Itu dia punya. Sebab itu andaian ataupun perkara ini disebut tuan, seorang wanita, apabila seorang wanita telah melakukan solat fardu di waktu dengan baik, berpuasa Ramadan dengan baik. Puasa Ramadan pun begitu juga tuan, perempuan. Puasa Ramadan ini pokok pangkalnya kena faham haid itu macam mana hukum agama. Itu digunakan.
Allah, mentaati suami, di akhirat kelak ia diseru masuk ke dalam mana-mana syurga, mengikut pintu mana-mana ia sukai. Setiap wanita yang akan bermusafir perlu mendapat keizinan daripada suaminya. Pendapat Imam Syafi'i dari salah yang tadiqa illa bi'izni zawjiha. Tidak ada alasan bagi isteri untuk pergi tanpa izin suaminya. Ya, masih ada suami, sama ada dia sudah pun bercerai, suami isteri dah bercerai, tapi dalam iddah rajai, dalam tempoh 3 kali suci, dia sang isteri yang sudah bercerai itu perlu mendapat izin suaminya untuk pergi melakukan ibadah umrah wajib. Suami dia kata tak, jawapannya kena tunggu dia. Ya, kalau si isteri masih dalam kes suami isteri masih lagi dia bukan bercerai, apatah lagi lah, memang kena. Kalau dia puasa, suami kata tak boleh puasa tadi, dah pukul 3 petang dah, tolonglah, kita buka makan, kena buka puasa. Ya. Kalau sang isteri itu sudah pergi, dah niat, abang saya dah niat ihram dah ni, suami kata aku tak bagi dia pergi. Kalau ada, ya, sama ada sebab ataupun tidak, suami itu kadang-kadang mungkin ada sakit ke dan sebagainya, ataupun suami itu tak ada sakit, dia tak berdagang. Jadi saya sendiri sudah pun berniat ihram umrah. Sang isteri itu perlu buat tahallul ihsan, kena hapuskan ihram itu, dan damnya perlu ditanggung oleh sang isteri. Ya. Maknanya tuan, nombor 1, minta izin dulu. Apakah yang pun dapatkan izin dulu. Jangan buat keputusan dulu kata baru bertanya. Semua akibat kesan dia semua akan ditanggung oleh si isteri. Ya. Sebab pendapat Imam Syafi'i kita lihat, laisa laha ayyam taliqa illa bi'izni zawjiha. Tidak ada alasan bagi isteri untuk pergi tanpa izin suaminya. Wanita yang ingin mengerjakan haji perlu mendapat izin pada ketiga-tiga perkara. Sama ada haji wajib. Haji wajib ni bermakna pertama kali seumur hidup. Haji rukun Islam. Dia nak pergi perlu tak dapat izin suami, wajib juga. Isteri yang kata tak, ya, sang suami yang kata tak boleh pergi, tak ada, tunggulah. Kota dah ada dah buat surat rayuan, tangguh 2 tahun akan datang. Ya. Ataupun haji nazar. Haji nazar ni dia sudah pergi haji, kemudian bernazar dia dengan satu-satu perkara, kemudian dapat apa yang dia nazarkan, dia hajati itu dapat, dia wajib tunaikan haji. Ya. Dan haji itu orang lain hajinya wajib sekali, tetapi dia wajib hajinya 2 kali, kerana dia dah menjadikan yang sunat nombor 2 itu menjadi wajib bila dia sudah bernazar. Itu maksudnya. Dia katakan mendapat nikmat apa-apa ke, ya, kemudian kalau aku dapat ini, aku dapat pangkat bagian-bagian, aku bernazar hendak melakukan haji, maka haji bagi dia 2 kali. Kalau tak buat, dia buat sekali je, di pada masyarakat nanti akan tuntut dia diazab dengan seksaan yang ahli Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Ya. Jadi dia punya hukum 2. Jadi nazar ni, tuan-tuan, kalau boleh, elaklah, ya, jangan sebut nazar ni. Jangan nazar dengan umrah ataupun haji, jangan. Kalau tuan-tuan nak nazar dengan etikaf. Jarang orang yang nazar dengan etikaf. Nazarlah dengan etikaf. Dan jangan tetapkan 24 jam, jenuh dia. Jangan tetapkan aku nazar dengan etikaf. Jangan sebut 24 jam ke 2 hari itu, tak cukup 2 hari, buat balik semula daripada awal. Ataupun bernazar dengan puasa itu dia dah buat, ya. Walaupun hukum nazar ini ada orang mengatakan makruh, ya, tetapi kalau nak buat juga buat, tetapi fikirkan kesannya. Jangan fikir kita nak lepas dia cakapnya, kena fikir, ya, jangan suka saja, ya. Nazar ni ada ulama khususnya tasawuf mengatakan makruh, ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan nak buat, cadangannya fikir yang mana sesuai. Kalau nak buat haji atau umrah, jangan sebut nazar itu tahunnya. Aku nak pergi umrah tahun ini, jangan.
tahun ni kira dah salah, dia tak boleh pergi pula. Jadi kacau. Ya, jangan buat begitu. Nazar, tolong hati-hati, jangan sewenang-wenang disebut nazar. Nak jadi nazar, kena ada perkataan nazar dalam niat kita tu. Kalau tak sebut, tak ada. Aku cadang nak pergi umrah oleh tahun itu, cadang, bukannya nazar. Nazar tu sebut nazar. Ya. Yang ketiga, suami isteri mendapat izin. Isteri mendapat izin daripada suami, perlu mendapat izin. Suami bila haji sunat, haji yang sunat ialah yang kedua dan berikutnya. Ya. Jadi kena kata ni tuan-tuan, semua perkara lah ya, perlu dapat izin daripada sang suaminya. Okey, wanita yang berkahwin, perempuan yang berkahwin perlu mendapat izinan suami. Orang yang sudah berkahwin, carilah suami dia, pujuklah sampai dapat, ya, baru boleh pergi berurusan. Kalau tidak, jangan. Ya. Wanita yang belum berkahwin, nak cari siapa nak minta izin? Perempuan yang belum berkahwin perlu mendapat izin bapanya, walinya. Jika tiada bapa, walinya ialah kepada datuknya. Tak ada datuknya, kepada mengikut kepada wali yang akrab, yang hampir. Siapa dia? Adik-beradik dia, itu yang hampir lah. Tengok dia punya rezeki, pahalanya yang jauh itulah. Dia dapat izin itu. Bagi yang ketiga, wanita yang dalam iddah sudah bercerai, dalam tempoh iddah rajai 3 kali suci. Tempoh iddah talak rajai 3 kali quruk, 3 kali haid, ya, atau semasa melahirkan anak. Kalau perempuan itu mengandung, tengah mengandung, suaminya jatuhkan talak satu. Jadi iddahnya berapa lama? Sampai anak tu keluar daripada perut si ibu, si isterinya. Habis, baru habis talak rajai. Masa rajai ini ialah sang suami boleh rujuk kepada isterinya dalam tempoh tertentu. Bagi orang yang mengandung sampai anak tu lahir, dah 9 bulan dah mengandung, dia jatuhkan tolak pada isteri 9 bulan. Esoknya keluar bayi, maknanya iddahnya sehari je lah, sampai anaknya keluar. Kalau dia tak mengandung, berapa kali suci? 3 kali suci. 3 kali suci ni tuan-tuan, sama ada mentolakkan si suami mentolakkan isteri itu dalam keadaan haid ataupun tidak. Dan bagi sang suami mentolakkan isterinya dalam keadaan haid, itu dinamakan tolak bid'ah, tolak yang diharamkan, dosa. Dosa dan tolaknya jatuh satu, sebut satu. Kalau itu dua, kalau tiga. Tolak ini terbagi kepada 2. Mentolakkan, suami mentolakkan isterinya ada dua jenis. Pertama, tolak sunni, sunnah, bermakna mentolakkan itu tidak berdosa. Yang kedua, tolak bid'ah yang haram dan berdosa. Tolak bid'ah ni kita tengok tolak yang sunni bagaimana, yang sunnah, iaitu tolak itu dalam keadaan perempuan itu telah pun suci, bukan haid, dan tidak berlaku persetubuhan pada suci itu. Isterinya baru saja suci daripada haid, tunggu 8 hari haid, lepas saja haid. Syarat pertamanya dalam suci, yang keduanya tak bersetubuh dalam tempoh suci itu. Itu namanya tolak yang disunahkan, yang tak berdosa. Tolak itu jatuh dan barulah dikira 3 kali suci. Tolak itu satu, lepas itu haid yang kedua, kemudian suci yang kedua, baru 2 kali. Haid yang ketiga dan suci hari pertama haid itu suci, sudah pun selesai daripada iddah tersebut. Bermakna tempohnya walaupun 3 kali suci, kalau ikut tolak yang sunnah ini, tempohnya hanya 2 bulan sahaja, tak sampai 3 bulan pun. Tapi kalau orang yang ikut tolak yang bid'ah, yang haram dan berdosa, tapi tolaknya jatuh, dia dalam tempoh suci itu dia dah bersetubuh dengan isterinya, nak tolak tak boleh. Dalam haid, mengampuk-ngampuk suami yang marah itu, tolak jatuh. Bila jatuh di situ, satu dia berdosa, tolaknya jatuh. Perempuan itu adakah dikira 3 kali suci? Belum kira lagi, dah zalim pada isteri tu, dia tak jatuh, ya, dia punya kiraan ni masih belum kira. Habis haid yang jatuh tolak itu, barulah
dikira haid yang pertama, suci yang pertama, suci yang pertama baru kira, lepas tu haid yang kedua, haid suci yang kedua, lepas tu baru jadi dah jadi banyak, jadi 3 bulan pula. Jadi tempoh itu mainkan peranan ya, menyebabkan Islam diletakkan tolak ni pun ada tempoh-tempoh ni. Jangan ada juga yang tempoh suci tapi dia dah ambil faedah dalam tempoh suci itu, dia dah bersetubuh hujung datang bulan tu dia jatuhkan tolak pun ada juga. Jadi itu pun salah juga, tak boleh. Itu dia tolak yang bid'ah ya. Islam ni sebenarnya dia tu marah-marah dalam haid ataupun dia dah bersetubuh dah tempoh tu, dia suruh sabar, nak tolak tunggu, nak tunggu suci yang boleh. Seperti dalam peraturan kita Indonesia ni, nak tolak mesti dalam mahkamah kan. Tak boleh di 2 mahkamah. Kalau tidak RM3,000 Malaysia ataupun RM1,000 Malaysia. Itu memang hukum dunia, tapi hukum agamanya tolak sunnah tadi itu tolak bid'ah tadi gitu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, wanita yang dalam iddah macam mana dia nak minta izin pada siapa? Wajib mohon izin daripada bekas suami yang mentolakkan dia dalam tempoh iddah tersebut. Sebab suami boleh kembali dalam tempoh iddah raja'iyah yang boleh dihujungkan ya. Yang keempat, wanita yang berkahwin jika tiada keizinan suami dan suami tidak bersama dengannya. Jika tiada keizinan suami yang tak ada bersama dengan mereka, perlu memenuhi syarat-syarat yang berikut ya. Yang pertama, ada mahram yang menemaninya ya. Yang kedua, yakin aman dalam perjalanan. Ini tuan-tuan, saya bincang perkara ini bukan tanpa izin suami ya, yang suaminya tak ada bersama. Contohnya kalau tuan-tuan puan nak pergi umrah, kemudian suaminya tak pergi ikut bersama ataupun anak tak pergi ikut bersama, kita kumpul 5 orang wanita sama-sama nak pergi dari Malaysia. Tapi jauh ni, 2 minggu nak pergi ke Mekah pergi Madinah, balik ke Malaysia, balik tempoh 2 minggu. Apa syaratnya ya? Kalau ada mahram, anak ataupun adik-beradik, boleh ada suami ya. Yang keduanya, yakin aman dalam perjalanan. Perjalanan semasa perbelanjaan, semasa perjalanan adalah tanggung sendiri, tidak menggunakan harta suami, dan suami tidak memerlukannya semasa ia pergi. Ini keadaan dia. Yang keempat, wanita yang kematian suami. Wanita yang dalam iddah kematian suami, haram baginya keluar rumah kerana masih ihdah, masih berkabung. Wajib menangguhkan pemergiannya ke tanah suci. Sebelum dia pergi, tiket dah ada, apa semua dah ada, meninggal sehari sebelum nak bertolak. Jadi dia kena hukum ihdah, dia tak boleh keluar rumah, tempohnya selama 4 bulan 10 hari. Dia tak boleh batalkan perjalanan tersebut ya. Kalau sudah berada dalam kapal terbang meninggal, dia pergi sajalah, uruskan di sana, di Jeddah dan sebagainya. Kalau di tanah suci ya, meninggal di tanah suci, suami meninggal, lepas ya, memang ramai jemaah kita meninggal di sana ya. Sekiranya kematian berlaku ketika wanita tersebut berada di tanah suci, suaminya meninggal, harus baginya mengerjakan ibadah haji dan umrah yang sekadar yang dia buat ya. Kurangkan keluar masuk hotel kecuali ada keperluan ataupun daruri. Ini kerana hukum ihdan ataupun hukum berkabung itu ya, dalam tempoh 4 bulan 10 hari. Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah sahaja. Menunaikan solat di Masjidil Haram mengikut program yang disusun oleh maktab, sekiranya kebimbangan dan tiada jaminan keselamatan jika berseorangan diri tidur di hotel. Jadi dia boleh ikut sekadar daruri saja, darurat saja ya. Perlu menjaga adab semasa ihdan berikut ya. Bersedih ya, ihdan ni mana bersedih kematian suami. Sentiasa bersama dengan perempuan-perempuan yang sifat. Dari segi pemakaiannya, ini diharuskan ya. Apa benda yang tak boleh dilakukan bagi wanita yang kematian suami? Minggu lepas ada kawan saya yang bertugas di Madinah, di Mekah sekarang ni. Dia bertugas baru nak pergi ziarah ke Hudaybiyah. Dia pergi ziarah, dia bawa rumah
isteri ni tak boleh pergi melawan-lawan lah, tunggu aja lah. Ya, sebab dia ada hukum ihdan ni. Yang boleh pergi tidur di Mekah, dia pergi Masjidil Haram, Bali, apa semua itu, kemudian kawal. Apa yang tak boleh semasa kematian suami, ya, janda lah, ya. Tidak memakai pakaian yang bercurug, iaitu warna yang menarik perhatian, pakai yang pudar, coklat, hitam. Tidak memakai emas dan permata, tanggal, semua pakaian yang berharga. Tidak memakai wangi-wangian bau di badan, pakaian dan makanan. Tidak memakai celak di mata kecuali kerana hajat, kerana sakit. Tidak memakai solekan yang boleh menarik perhatian semasa kematian suami. Tidak memakai inai, tidak memakai minyak rambut, tidak berhias. Jadi katanya kalau bekas di muka ni, kalau di sini pun sama macam ni lah keadaannya. Okey. Adakah perlu seorang isteri meminta izin suaminya untuk menunaikan haji? Wajib seorang isteri mendapatkan keizinan daripada suaminya terlebih dahulu sebelum menunaikan haji, sama ada haji fardu ataupun haji sunat. Mesti dapat. Ya. Sang suami pun jangan ada guna bahasa pula, ya. Dia pun kena yang punya cara, ya. Jadi janganlah dia nak kena nak sakiti isteri, ya, sampai dia tak benarkan. Saya pun tuan-tuan masuk tahun ke-9 mengajar. Dulu saya mengajar di Pekalan Darul. Ada seorang isteri, suami dia memang tak benar. Saya kata jangan pergi. Dia pusing-pusing nak pergi juga. Saya kata tak boleh pergi. Isteri saya ni jahat, suami saya ni tak semayang. Saya kata ni hukum ni. Suami yang fasik, tak semayang. Seorang isteri wajib mendapatkan keizinan suami sekalipun suaminya seorang yang fasik. Walaupun dia tu memang jahat, memang tak mengikut syariat Allah, tapi Allah bagi ujian kepada sang isteri lah. Ya, itu ujian pada dia. Tak pergi, jangan pergi. Kalau dia tak dapat pergi tu, tak sempat kerana melakukan rukun Islam haji tersebut, bukan dia yang kena tarik. Sebab apa nanti yang sang suami itu nanti, kerana dia menahan hak sebagai seorang isteri, itu yang boleh dipersoalkan di dalam masyarakat. Jadi begitu, ya, hukumnya seorang suami, seorang isteri wajib mendapatkan keizinan suaminya sekalipun suami seorang yang fasik. Ya, isterinya dalam iddah talak rajai, ya. Walaupun dah tolak, rumahnya kata dah dihalau, dah diatur ke, ya, berpisah lah contohnya, tapi mesti dapat keizinan. Jangan sesudah telefon dulu ke Mekah lah. Hai, baru cakap ni, dah duduk sana lah. Mana tahu anak bagi jauh. Macam jadi, kan. Dalam satu keadaan, suaminya berhak menyuruh isterinya bertahallul sekalipun ia berihram tanpa pengetahuan suaminya, dan wang bagi menebus tahallul kerana menyembelih seekor kambing itu adalah dibayar oleh isteri. Ya, itu kan. Jadi ini kata tuan-tuan, perempuan, si isteri kena akurlah kepada hukum yang telah ditetapkan, dan sang suami ini janganlah guna kekerasan sangat, ya. Fikirlah, ya, untuk hidup bersama ni dalam keadaan harmoni kedua ni. Apakah hukumnya jika tidak mendapat keizinan suami? Hukum hajinya sah, umrahnya sah, tetapi berdosa perbuatan itu. Macam hukum sama orang semayang fardu subuh, semayang fardu, tapi baju yang dia dapat tu baju daripada merampas daripada orang lain atau mencuri. Contoh dia pakai cincin daripada yang dicuri daripada kawan dia, umur 20 tahun juga. Semayangnya sah, tapi daripada benda rosak dalam ibadah tersebut, bajunya yang dicuri, dirampas, ya, unsurnya daripada yang tak baik. Sama juga dengan orang yang melakukan ibadah haji daripada duit yang haram, duit yang tidak dibenarkan. Jadi dia pergi juga, hajinya sah, tetapi berdosa perbuatan itu, makruh memang tak ada lah, ya. Seorang perempuan telah diizinkan oleh suaminya pergi menunaikan haji, tetapi sebelum dia pergi, suami telah meninggal dunia. Adakah dia boleh pergi menunaikan haji dalam tempoh iddah mati suami itu?
Jawapan tidak boleh, kerana perempuan yang masih dalam iddah kematian suami tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadah haji. Tunggulah tangguh buat surat. Ya. Telefon ada PHCC tu, dia akan beritahu. Ya. Jadi suami saya mau biar dia akan buat on the spot walaupun jadualnya dah hampir nak pergi, kecuali si isteri itu diam saja pergi, hukumnya berdosa. Sebab hukum berkabung tu dia kena patuhi, ya. Walaupun begitu hajinya sah, ya. Okay. Untuk haji dan umrah yang wajib, jemaah haji wanita hendaklah ditemani oleh mahram atau suaminya. Harus menunaikan haji wajib dan umrah wajib dengan ditemani dengan perempuan yang thiqah, yang dipercayai, seorang ataupun lebih. Hukumnya harus. Ini pendapat ini dikeluarkan oleh mazhab Syafi'i, Maliki, Aisyah, Atha'illah, Sa'id bin Jubair, Ibn Sirin, Auza'i dan mazhab Al-Zahiri. Imam An-Nawawi berkata syarat wanita yang hendak menunaikan haji yang wajib hendaklah bersama suami, mahram atau sekumpulan wanita yang dipercayai. Jadi dibenarkan mengikut pandangan yang kedua di sini, ya. Jadi dibenarkan, ya. Peraturan baru ni tuan-tuan, kita pergi ke Tanah Suci Mekah Saudi 6 bulan tak pergi baru boleh pergi. Kalau 6 bulan sudah, katakan bulan 3 dah pergi, bulan 5 nak pergi, dia akan bisa tidak dibenarkan keluar, walaupun petugas sekalipun. Yang kedua, peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi sekarang, kena pergi dengan suami umur 46 tahun. Bagi perempuan 46 tahun ke bawah kena ada suami. Yang 46 tahun ke atas tak ada suami baru boleh pergi mendapat visa dengan perempuan yang thiqah, yang dipercayai. Jadi 45-46 itulah dia punya tempoh, ya. Boleh tanya pada travel masing-masing lah, ya, sekarang. Mahram bagi wanita, mahram bagi wanita ialah yang berwarna biru itu, ayah, datuk dan seterusnya ke atas, anak, cucu dan terus ke bawah, bapa saudara, adik-beradik nasab, anak saudara dan seterusnya ke bawah. Manakala yang berwarna kuning iaitu bapa tiri, bapa mertua, menantu, anak tiri, ya, cucu tiri dan seterusnya, dia ada muaqatah, ada yang tertentu masanya, ya. Bila sudah berangkat nikah, barulah bapa mertua, menantu itu dianggap sebagai mahram. Yang bapa tiri ikut pada persetubuhan, ada beza sedikit, ya. Anak tiri ikut pada persetubuhan dengan ibu, cucu tiri dan seterusnya. Yang hijau tu bapa susuan, adik-beradik susuan, sama macam nasab juga, anak saudara susuan, cucu susuan dan seterusnya. Ini bagi mahram, bagi seorang wanita, ya. Untuk haji dan umrah wajib ditemani oleh mahram atau suaminya menurut pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Harus pergi tanpa mereka dengan syarat tiada fitnah, keselamatan dirinya terjamin, ya. Ditemani oleh perempuan yang thiqah dan bukan mewujudkan nazar. Dia bernazar sengaja dengan dia, ya. Tidak dibenarkan, ya. Jadi dia pergi dibenarkan, ya, dengan ada tidak ada fitnah, perjalanan yang selamat, ditemani dengan perempuan yang thiqah, ya. Okay, nak cari kawan yang sampai di sana jangan pula dijual kita. Ini sama perempuan ni, ya. Jadi perempuan kita kenal, hati perempuan dia dah kenal keturunan dia di sini dah, tahu dia ke mana. Cari kawan yang sesuai, ya, yang memang bantu kita masa di sana. Kita pun kalau nak pergi haji, tuan-tuan tahu ni perempuan, cari kawan kita yang boleh nasihat kita, duduk dengan dia. Kita nanti masa di hotel di Mekah, di Madinah, nanti nama kita dah ada, dah di print out dah, ditampalkan nama kita, 1, 2, dah ada orang, ya. Tak boleh kita nak tukar-tukar bilik, ya, dengan sewenang-wenangnya. Kena rujuk kepada pengurus haji masa di sana. Sabda Rasulullah SAW sebaik-baik rakan ialah bila kita lupa ia mengingatkan, bila kita ingat ia membantu dalam melakukan ibadah, ya. Jadi wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi ada setengah jam lagi lebih kurang, yang masanya saya buka kepada soalan berkaitan dengan umrah, ya, untuk perbincangan
soalan ni. Ada soalan berkaitan umrah lah ya. Umrah. Saya mulakan begini ya. Saya mulakan tuan-tuan, kita lihat berkaitan dengan umrah ya. Haji kalau kita nak buat ada 6 Ada 6 rukun haji, 6 wajib haji. Ya, nak buatnya pula hampir makan masa daripada 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13, 14 Zulhijjah. Lebih kurang dalam 7 hari. Umrah ni pula hanya beberapa waktu sahaja, tak sampai sehari pun. Walaupun ya kita lakukan dalam tempoh yang pertama kali ya. Okay, ada soalan tuan-tuan? Mungkin kalau ada, rukun haji yang pertama niat ihram umrah. Rukun umrah yang pertama niat ihram umrah. Ya. Macam mana niatnya? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Niat umrah. Yang kedua tawaf umrah. Yang ketiga sa'i umrah. Yang keempat bergunting umrah. Yang kelima tertib pada kesemua rukun umrah. Ya. Itu rukun umrah ada 5, 6, 5, 2. Ya. Yang dua wajib umrah hanya 2 sahaja. Yang pertama niat ihram umrah di miqat, iaitu di tempatnya, ada sempadannya. Dan yang keduanya meninggalkan perkara larangan semasa ihram 13 perkara. Jadi 5, 2. Ya. Sama-sama tuan-tuan kita baca niat ihram umrah. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan, bila seseorang itu sudah berniat, tempatnya, waktunya, jadi bila kita dah berniat ni, pastikan kita sudah pun berpakaian ihram. Kita dah bersedia, jangan kita niat dulu barulah kita pakai pakaian sarung, kemudian yang lain-lain ya. Kita pakai itu sunat. Jadi kalau sekiranya katakan bulan 3 baru ni saya pergi ustaz, pergi umrah ya, bulan 3 baru ni saya pergi daripada KLIA ya, kita bergerak naik kapal terbang ya, kemudian kalau tengok dalam jadual penerbangan tu daripada Malaysia pergi ke Jeddah, daripada Jeddah pergi ke Madinah dulu. Kena pergi ke Madinah dulu, bermakna dalam kapal terbang itu jemaah tersebut dia tidak berpakaian ihram. Tak payah pakai ihram sebab dia bukan pergi Mekah dulu, pergi ke Madinah dulu. Jadi bila daripada Malaysia naik kapal terbang 8 jam sampai di Jeddah, landing ya, kemudian sampai di Jeddah tu naik bas daripada Jeddah pergi ke Madinah, kemudian duduk di Madinah dalam 3 hari saya di sana ustaz. Kemudian bila daripada Madinah nak masuk ke Mekah, barulah kita nak bergerak masuk ke Mekah, niat di waktu itu. Bila nak niatnya? Niatnya kawasannya ialah ya, tempatnya di Bir Ali ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dia punya sempadan yang kita nyatakan, sekiranya kita bergerak daripada Malaysia pergi ke Jeddah, pergi Madinah dulu, tak masuk Mekah ni. Kita pergi melawat di Madinah, jumpa kubur Nabi SAW, pergi ziarah Masjid Quba, kita turun 3 hari di sana. Jangan kita niat dalam kapal terbang. Kita pergi ke Madinah, ziarah dulu habis-habisan, kemudian daripada Madinah barulah kita hari terakhir itu katakan pukul 2 petang baru nak bas nak bergerak daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Pukul 2 petang tu baru kita naik bas. Sebelum itu barulah kita buat perkara-perkara hendak bersiap sedia untuk ihram. Apa kita nak buat? Kita mandi sunat ihram di Madinah dalam hotel. Kita sembahyang sunat ihram di hotel Madinah. Kita pakai pakaian ihram, kemudian kita berwuduk, naik bas, kita pun bergerak. Daripada Madinah 10 minit kita bergerak ke Bir Ali. Sampai ke Bir Ali baru kita niat ihram umrah. Bir Ali itu yang di atas sekali itu bagi orang yang pergi ke Madinah, dia akan berniat di Bir Ali. 10 minit daripada Madinah ke Bir Ali itu naik bas. Sampai ke di Bir Ali itu barulah dia berniat. Macam ni niat, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Boleh tak saya nak niat dalam bas? Jawapannya boleh.
niat dalam bas itu pun boleh. Yang sunatnya masuk dalam Masjid bin Ali, kita sembahyang sunat 2 rakaat ihram di situ juga. Naik balik bas baru kita niat. Ya. Jadi dalam kawasan bin Ali itu, dalam pagar Masjid bin Ali itu, di situlah kita niat. Mana-mana pun, dalam bas pun boleh, di tempat itu pun boleh. Yang penting jangan niat dah berjalan nanti. Mesti kita duduk di bin Ali sebab sempadannya ialah bin Ali itu. Antara bin Ali nak pergi ke Mekah 400 km. Bila kita dah masuk dalam bas itu, dah sembahyang sunat di bin Ali, barulah kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. 400 km. 400 km kita berhenti sekali saja sembahyang jamaah dan qasar, kemudian kita teruskan perjalanan sampai di Mekah. Sampai di Mekah kita pun tawaf, haji, tawaf umrah, kemudian kita ikut rukun dia. Rukun yang kedua lepas niat, ya, kita tawaf umrah. Lepas itu habis tawaf kita pun sembahyang sunat tawaf, minum air Zam-Zam, pergi berdoa di Multazam. Lepas itu pergi sa'i, kita pun sa'i umrah, ya, 7 kali ulang-alik. Selepas saya sampai di ujung di Marwah, kita pun bergunting. Selepas bergunting, maka selesailah umrah pertama kali selesai. Petang nanti pula kita nak bergerak, nak pergi umrah kali kedua. Kita akan pergi ke pagar yang kedua ni, bahagian dalam. Sebab kita dah duduk di dalam Kota Mekah. Kita pergi ke sama ada ke Tan'im 5 km daripada hotel, ataupun kita pergi ke Jaranah, ke Arafah, ke Tadika, ataupun Hudaybiyah. Kita pergi mana-mana itu, luar saja sampai di kawasan di Tan'im itu, kita pun berniat. Niatnya sama, nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Masuk semula ke Kota Mekah, tawaf balik, ya, sama macam yang pertama kali tadi. Ya, lepas tawaf kita sembahyang sunat tawaf, minum air Zam-Zam, kemudian kita berdoa di Multazam, kemudian kita pergi sa'i umrah yang kedua. Selepas sa'i itu kita bergunting, umrah kedua selesai, 2 kali umrah dah. Balik itu rehat, penat. Besok pula kita nak pergi sama juga, pergi naik bas ke Tan'im, naik taksi ke Tan'im kali ketiga. Begitulah urutan yang kita buat. Itu sekiranya jemaah dari Malaysia pergi ke Jeddah, masuk Madinah dulu, kemudian baru masuk ke Mekah. Bagi orang yang kumpulan kedua pula, dia dalam kapal terbang yang sama juga, tapi dia punya travelnya daripada Malaysia, jadualnya pergi ke Jeddah, masuk Mekah dulu. Nanti bila dah habis di Mekah 7 hari, baru dia pergi ke Madinah pula sampai. Itu golongan kedua. Walaupun kapal terbang itu berjalan serentak, di atas itu ada orang Malaysia, ada 100 orang contohnya, 50 orang daripada Malaysia pergi ke Madinah, baru masuk ke Mekah. Orang yang 50 orang ni tak payah niat dalam kapal terbang, dia akan niat dalam bas di bin Ali tadi. Manakala orang yang kedua, 50 orang yang kedua ni daripada Malaysia pergi ke Jeddah, daripada Jeddah masuk ke Mekah. Jadi niatnya di mana? Niatnya dalam kapal terbang. Tempatnya di mana? Tempatnya di Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, kapten kapal terbang akan beritahu kita dah sampai tempat miqat, sila niat ihram umrah sekarang dalam kapal terbang. Jadi walaupun ada 100 orang nak pergi umrah dua-dua, tapi yang satu ni 50 nak masuk ke Mekah, 50 orang lagi nak masuk ke Madinah. Yang perlu niat hanya 50 orang yang nak masuk ke Mekah sahaja. Yang 50 nak masuk ke Madinah tu jangan sekali-kali niat. Kalau niat dia jalan dulu, dia ihram lah sampai di Madinah 3 hari itu ihram lah dia. Sebab ihram ni tak boleh kita nak tarik balik kecuali kita kena tahallul ataupun kita kena batalkan, kita kena hapuskan ihram dengan menyembelih seekor kambing. Jadi 50 orang tadi yang daripada Malaysia masuk pergi ke Madinah, daripada Malaysia pergi ke Jeddah, daripada Jeddah masuk ke Mekah dulu. 50 orang ni dia akan niat di Qarnul Manazil dalam kapal terbang. Bila tempohnya 1 jam sebelum landing kapal terbang. Sebelum landing kapal terbang 1 jam dia dah boleh. Kita tengok jadual kapal terbang tu, kita tahu dah nak landing pukul berapa kapal terbang tu. Katakan pukul 8 pagi nak landing. Maknanya dalam pukul 7 dalam kapal terbang 7 pagi tu dalam kapal terbang kita niat waktu itu. 1 jam sebelum landing kapal terbang, nak mendarat kapal terbang. Sebelum mendarat
mendarat kapal terbang, kita niat ketika itu. Ya. Jadi bila dah kita niat kapal terbang, dalam kapal terbang, bila kita bagi takbir, labbaik Allahumma labbaik. Ya. Solat sunat umrah, tak ada solat sunat umrah. Solat sunat ihram ada. Solat sunat ihram kita buat di KLIA. Bagi orang yang hendak berniat dalam kapal terbang, walaupun perjalanan kapal terbang itu 8 jam, 7 jam pertama tu kita tak niat ihram lagi. Bila sampai 1 jam sebelum nak mendarat, kita baru niat. Masa kita di KLIA itu kita sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat ihram ketika itu. Dan satu lagi perkara yang saya nak ingatkan pada tuan-tuan dan puan, sembahyang sunat ihram ini tidak boleh dilakukan pada waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Bermakna waktu istiwa, matahari berada betul dan sebagainya, ataupun kita dah sembahyang asar di KLIA, lepas sembahyang asar nak sembahyang sunat ihram tidak boleh. Sama juga kalau sekiranya kita nak buat umrah di Tanah Ain, kita nak pergi umrah, kita Masjidil Haram, kita sembahyang asar, naik taksi pergi ke Tanah Ain untuk niat ihram umrah, sampai di Masjid Tanah Ain itu kita nak niat ihram umrah, jangan sembahyang sunat ihram, sebab sembahyang sunat ihram itu sunatnya terkemudian yang akan datang. Jadi diharamkan sembahyang. Apa yang kita nak sembahyang itu, sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh. Faham kan? Mana sembahyang sunat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau di KLIA waktu asar kita sembahyang sunat ihram tak dibenarkan, haram hukumnya, dan kita tak perlu sembahyang ketika itu. Cukup, habis. Maksudnya kita naik saja, kita sembahyang sunat, kita tinggalkan sembahyang sunat ihram itu, teruskan saja. Ya. Saya nak tambah juga tadi, sembahyang sunat ihram tak boleh waktu yang dilarang sembahyang. Ya. Okey, kemudian bagi orang yang daripada Malaysia pergi ke Jeddah masuk ke Mekah, ya, daripada kapal terbang itu dia pun talbiyah labbaik Allahumma labbaik dalam kapal terbang, dia talbiyah itu 1 jam sebelum landing, masa dia cop pasport apa semua, dia pun talbiyah juga labbaik Allahumma. Jangan dia jerit pula, dia baca dah sendiri. Dia baca sini talbiyah banyak-banyak. Saya naik bas daripada Jeddah naik bas ke Mekah kira 2 jam. Naik 2 jam lagi yang masa lepas cop pasport. Sampai di Mekah, dia pun terus lakukan tawaf umrah yang pertama kali. Jadi bila dia tawaf pertama kali, selesai tawaf, kemudian sama juga kiranya sembahyang sunat tawaf. Lepas itu dia niat dan dia doa di Multazam, kemudian dia minum air Zam-Zam, kemudian dia pergi ke sa'i Safa dan Marwah. Dia pun sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian bila selesai tujuh, dia bergunting. Bila bergunting, selesailah umrah bagi orang yang pergi ke Mekah dulu tadi. Ya. Kemudian untuk buat umrah kali kedua, besoknya dia pun pergi umrah kali yang kedua. Sama prosesnya, dia pergi ke Tanah Ain 5 km. Naik taksi dulu RM50. Daripada Mekah nak pergi ke Tanah Ain ni, Camry, keretanya Honda Accord RM50, pergi dan balik. Kemudian bila dah sampai di sana, di Tanah Ain, dia pun berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian sahaja aku melakukan umrah dan ihram dengannya, masuk balik ke Mekah, kemudian tawaf umrah kali yang kedua, kemudian sa'i umrah kali yang kedua, bergunting umrah kali kedua. Begitulah seterusnya. Berapa banyak yang kita nak hendak lakukan, kita boleh buat berapa banyak sekalipun. Ya. Cuma pastikan selagi belum lagi selesai tuan-tuan, kita punya pelaksanaan umrah tersebut ada ragu-ragu dan sebagainya, rombak semula balik. Jangan biarkan dia tersangkut. Saya boleh sentuhkan satu perkara dengan tuan-tuan. Contohnya ada seorang orang pergi umrah, dia ada 4 kali umrah dia buat. Dia pergi umrah daripada Malaysia, pergi ke Jeddah, dari Jeddah masuk ke Mekah. Umrah pertama yang pertama kali masuk. Kemudian dia buat umrah kedua, ketiga, keempat. Kemudian dia yang kelima dia buat tawaf wada, kemudian pergi ke Madinah. Contohnya seorang yang melakukan umrah, dia buat 4 kali umrah, sekali tawaf wajib, tawaf wada. Tawaf wajib kemudian. Jadi yang 4 kali ni tuan-tuan puan, katakan sekiranya 4 kali dia buat
Umrah yang pertama kali dia buat ni, ketika tawaf dia telah terbatal wudunya, tetapi dia teruskan juga. Saya nak bagi contoh masalah Dia oleh kerana penat sebagainya tadi, tengah-tengah tawaf dia terkencing terkeluar, batal wudunya, dia teruskan juga sebab suaminya ada. Sekarang kalau dicakap pada suami, dia tengkingnya depan Kaabah tu macam-macam jadinya. Jadi diam saja. Suaminya pergi sa'i, dia pun pergi sa'i juga sama-sama. Kemudian dia bergunting, dia pun pakai gunting juga. Sedangkan wudunya telah terbatal semasa tawaf. Jadi kes begini tuan-tuan, umrah yang pertama ni dia masih lagi belum tercapai dia punya, umrahnya belum selesai. Walaupun dia dah gunting apa semua, dia balik ke hotel dia, dia balik ke hotelnya, dia buat macam biasa apa semua, tapi dia ihram lagi, masih ada. Umrah yang berikutnya dia pergi ke Tanaim, suaminya pun pergi ke Tanaim, dia pun pergi ke Tanaim, balik semula. Bila habis saja niat di Tanaim, dia pun patah balik semula ke Mekah, dia pun tawaf. Tawaf ini oleh kerana tawaf semalam belum sempurna lagi, katakan baru 3 jadi, pusingan keempat dia pun terkencing, batal wudunya. Dia pun tawaf juga masa semalam. Tapi hari ini dia dah ambil wudu, kemudian dia sambung pusingan yang pertama untuk hari ini, dia baru jadi pusingan keempat semalam. Pusingan kedua hari ini baru jadi pusingan kelima semalam. Pusingan ketiga hari ini baru jadi pusingan yang keenam semalam. Pusingan yang keempat baru jadi pusingan ketujuh semalam. Kemudian dia pusing lagi mengenapkan, seolah-olah macam dia tak jadi apa. Baru jadi umrah itu, tawaf tu baru jadi. Tawaf semalam tu baru jadi. Kemudian sa'i semalam jadi tak untuk dia ni? Sa'i ni tak jadi. Sebab syarat sah untuk sa'i mesti tawaf yang dulu duduknya itu kena sah juga. Jadi lepas dia tawaf itu, jadi 4 kali pertama tu baru jadi ganti yang semalam, baru tampung yang semalam. Yang baki lagi 3 tu jadi sunat saja, kosong aja lah dia tawaf. Dia pun tak tawaf tu, dia pun tawaf je lah, tak apalah. Lepas tu dia semayang sunat di situ, minum air zam-zam, itu bukan rukun, itu sunat saja. Kemudian pergi kepada sa'i, baru sa'i pertama dia pergi jadi, patah balik jadi 2, pergi dikira 3, balik dikira 4, patah pergi balik 5, 6, akhir ke-7, baru jadi sa'i yang semalam sebenarnya, bukan hari ini, semalam. Jadi semalam punya baru diselesaikan pada hari yang kedua. Gunting hari itu baru dikira gunting selesai umrah yang pertama semalam. Orang lain buat 2 kali umrah, dia baru sekali umrah. Jadi baru jadi dia sekali umrah. Jadi kalau diselidikkan semula, dia bagi tahu pada guru selepas 10 tahun dia baru bagi tahu, Ustaz, saya dah simpan rasa ni lama, 10 tahun sudah saya takut pada suami saya pergian. Ada tak? Jawapannya ada tak hajah buat umrah kedua? Soalannya. Jawapannya dia kata ada. Saya kata nasib baik buat. Nasib baik. Sebab apa? Sebab kalau tak ada umrah kali yang kedua itu, bermakna ihram itu 10 tahun ceritanya. 10 tahun sepanjang masa. Apa akan jadi dalam kehidupan kita sepanjang masa dalam ihram? Sebab itu jangan diam. Suami pun jangan marah pada isteri masa di sana. Jangan. Sebab kita nak bantu, kita nak hidup dengan dia, nanti jimat dengan dia, ihram apa ni? Masalah. Jadi bantu dia, jangan dia marah dia apa semua, buat, bantu dia. Sebab kita pergi bukan melancong, kita pergi nak beribadah kepada Allah. Selesaikan sama-sama, biar dua-dua tercabut ihram daripada kita. Baru buat 2, kali ketiga buat, kali keempat pun buat. Tengok kepada tahap. Ada satu kes tuan-tuan, bila 4 kali pergi umrah pertama ini tak lepas pada tawaf, kali kedua tawaf ini jadi sangkut pula pada sa'i. Sa'inya pula pergi minum air zam-zam apa semua, berlari dia mencari orang, terputus pula. Apa yang boleh tampung dia? Yang umrah yang ketiga ini, dia akan ditampung oleh umrah yang keempat. Sebab itu sebaiknya kita perbilang umrah kita masa di sana. Jangan kita hadkan 1, 2 saja. Dan yang paling penting, masa umrah yang terakhir sebelum kita berangkat ke Madinah ataupun kita balik ke Malaysia, umrah yang terakhir tu penentu hayat kita. Itu kena jaga, yang last. Sebelum kita nak balik tu, sebelum kita nak pergi daripada Mekah nak pergi ke Madinah, akhir punya umrah tu tolong jaga. Sebab di situ dia punya kunci tu nanti.
Kita dah berniat yang last kali, tiba-tiba tak ada yang menampal tu, nanti tak ada. Tunggu 20 tahun nanti baru pergi umrah berikutnya, kacau. Itu je jenuh. Jadi tuan-tuan boleh kan? Jadi saya anggap perkara ini dalam isu umrah ni memang kita akan cerita lagi pada minggu depan. Ya, saya sebutkan kali ini supaya tuan-tuan boleh bersedia, tanya dulu lah. Ya. Dan kita syorkan pada tuan-tuan perempuan kalau pergi itu biarlah kita perbanyakkan umrah. Bukan kerana kita nak berbangga dengan bilangan. Jangan kita nak target kita nak pergi umrah ni 7 kali contohnya, ataupun beberapa kali. Jangan pula kita balik orang balik umrah berapa kali. Sengaja hendak tanya dia. Tak payah tanyakan berapa bilangan umrah tu nak. Yang pentingnya kita kena jadi umrah yang sah itu, yang kita kena jaga betul-betul. Kerana bila umrah itu tidak sempurna, bermakna ihram itu biarkan berjalan berterusan sehingga kita bercucu cicit terus lagi kita tak pergi sana lah, menempuh di sana. Wallahu a'lam. Jadi saya kena kita start tawaf umrah je, kita kena buat tawaf kudung lah. Kita tawaf umrah dah selesai, kita kena buat tawaf kudung. okey, tawaf kudung. Itu dah habis. Tadi kita datang, kita belum buat tawaf kudung kan? Tawaf umrah aja kan kena Ya, kalau kita pergi umrah, kita tidak perlu untuk tawaf kudung, kita tawaf umrah sahaja. Bukan tawaf umrah sahaja. Ya, tawaf umrah. Kalau kita nak buat tawaf sunat. Ya. Ada satu orang kan, dia mengumpul ke Madinah, dia mengumpul mana kita dapat tahu yang untuk buat tahu. Okey, terima kasih. Ya. Kalau saya beri contoh tadi 50 jadualnya akan pergi Mekah daripada Malaysia, Jeddah, Mekah 50 orang. Ada yang kedua daripada Malaysia, Jeddah masuk Madinah. Macam mana kita nak tahu bilangan itu? Kita akan tengok pada jadual penerbangan. Kita punya travel tu nanti, travel yang kita nak ikut sama ada travel, change travel, tambahan travel ke Andalusia ke apa-apa travel pun, bila keluar saja dia punya jadual penerbangan, tiket kapal terbang tu dia akan tulis di situ Kuala Lumpur, Jeddah, ya. Dan kita tengok jadual tu dah ada dah, penerbangan pergi dan balik dah ada jadual itu. Jadi kita tahu kita punya pergi balik itu ke mana. Jadi kalau sekiranya kita tak boleh baca jadual tu, macam mana kita nak baca, kita dah berumur kata kita tak tahu, terus tanya, telefon saja kepada travel yang kita mengambil khidmat mereka. Ataupun mereka biasanya akan buat satu sesi kursus umrah biasanya. Masa kursus tu dia akan ajar susun galur macam mana cara pelaksanaan itu. Bermakna tuan-tuan, umrah ni dia ada dua cara. Siapa yang pergi ke Mekah dulu, caranya begini. Siapa yang pergi ke Madinah dulu, caranya begitu. Jadi guru agama yang membawa kita di Tanah Suci nanti untuk umrah, dia akan ajar cara yang mana yang mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi boleh tanya kepada travel tu, agent itu akan beritahu. Tanya tu. Kalau dia pun tak tahu, tak payah ikut, cari lain. Ya. Ya. Nanti dia ya. Okey, umrah wajib tadi ditampung oleh umrah yang sunat, ataupun umrah sunat ditampung oleh umrah yang sunat. Dia tak begitu. Dia saya beritahu dulu umrah ni sekali saja kita berniat, sama ada umrah itu wajib ataupun umrah sunat, dia perlu disudahi dengan tahallul. Selagi belum tahallul, dia tetap akan berjalan. Tak kira umrah itu wajib atau umrah itu sunat. Katakanlah yang saya kata tadi, seorang jemaah dia pergi umrah 4 kali buat umrah di Mekah. Dia sebelum ni dah pergi umrah dah. 2 tahun sebelum tu dia pergi umrah dah. Mana umrah wajib dah selesai. Yang kali kedua dia pergi sekarang ni, pada tahun ini dia pergi, dia buat 4 kali umrah. Umrah yang pertama ni umrah sunat. Tetapi kalau sekiranya jadi macam kes tadi, umrah pertama masa tawafnya tak jadi, bermakna dia kena tampungkan juga dengan umrah sunat yang berikutnya.
kesannya ialah niat ihram perlu disudahi dengan cara yang betul. Tak kira umrah sunat ataupun tidak. Sebab itu setiap kali kita nak buat umrah, kita kena buat checklist betul-betul. Itu jawapannya. Jadi umrah sunat, okey. Saya faham. Soalannya, kalau kita dah buat, katakan umrah tu kita buat beberapa kali. Umrah pertama tu yang pertama kali semua hidup buat sekali. Tiba-tiba yang semua hidup yang sekali ni, pertama kali ni, tiba-tiba rosak dia. Jadi kita tak sedar yang rosak tu masa tawaf tadi, contohnya terkencing. Besoknya baru buat umrah sunat kali yang kedua. Sebenarnya umrah sunat besok ni, yang besok tu sebenarnya itu yang menggenapkan yang wajib. Dia tak jadi. Jadi macam mana pada niat untuk besok ni? Umrah yang kedua tu niatnya tak jadi pun. Sebab umrah pertama tak sempurna lagi. Tawafnya kalau jadi 3 pada hari pertama yang rukun tu, yang wajib, umrah wajib tu tawafnya 3 baru jadi. Yang bakinya langsung tak jadi. Besok yang buatnya yang sunat itu sebenarnya yang wajib tu 4 itu baru tampung dia. Jadi bermakna dia terpaksa melakukan 2 kali umrah, yang jadinya hanya yang 1 saja yang betul. Jadi hari ini dan besok tu barulah umrah wajib itu tertunai kalau sekali jadi. Ada kali tuan-tuan 4 kali umrah baru jadi. 4 kali. Saya sebut ini sebab 4 kali umrah ni contoh yang biasa jemaah melakukan. Hari pertamanya salah begini, hari keduanya salah begini, hari ketiganya salah begitu, 4 baru boleh genapkan semua. Baru dicek. Jadi tuan-tuan memang perlu hati-hati dalam dia. Okey. Niat untuk umrah yang beberapa kali tadi, niatnya yang hanya jadi pada dalam kapal terbang yang pertama je. Dia keluar masuk ke tanah itu satu pun tak jadi. Sebab selagi umrah pertama tu tidak sempurna, niat umrah kali yang kedua tu tidak pun terhasil dengan ya. Ini untuk yang umrah yang dah jadi lah. Yang tadi kita cerita yang umrahnya memang tak jadi, terpaksa ditampung pada umrah kedua, ketiga dan keempat. Yang haji tanya ni berkaitan dengan kalau umrah tu pertama kali sudah pun jadi, kemudian nak pergi umrah yang kedua kan? Mana buat sunat punya, jadi hanya perlu mana? Kita akan pergi salah satu daripada Tan'im atau Jaranah atau Arafah ataupun ke Hudaybiyah. Kita kena keluar. Tak semestinya di tempat yang sama. Kita boleh pergi mana-mana. Kalau nak pergi ke Tan'im saja 4 kali umrah, 4 pergi Tan'im, boleh, memang boleh. Tak jadi masalah kena letak. Kita kena pergi sekali sana, sekali tak ada. Kita boleh berniat di luar tanah Arab, mana-mana kawasan. Sama ada Tan'im atau tempat yang lain. Boleh mana-mana. Kalau kelima-lima tu kita pergi ke Tan'im pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, ya. Sekali lagi. Okey, niat umrah badal. Ada istilah badal. Badal ni bagi jemaah yang ibu bapanya telah meninggal. Ya, contohnya ada ayah kita sudah meninggal dunia, dia syaratnya sudah meninggal ya. Kalau di rumah ada hidup lagi di Malaysia tak boleh. Ya, maknanya dah sudah meninggal dunia. Umrah badal, kita buat umrah, kemudian kita sedekahkan umrah ini, pahala umrah ini kepada ayah kita, namun sekian. Ya, jadi caranya bagaimana? Caranya ialah ya, waktunya bila? Soalannya waktu bila kan? Waktunya pastikan dia sudah melakukan umrah wajib untuk dirinya sendiri. Kalau dia tak buat lagi, nak badal untuk orang tak boleh lah. Dia nak angkat orang punya, sedangkan dia tak wajib lagi. Macam dia haji tak pergi lagi, tetapi dia buat haji badal untuk orang lain atau orang tak ada. Ya. Jadi cara pertamanya nak buat umrah
Ta'ala pun melakukan umrah yang wajib untuk dirinya sudah pun selesai. Bermakna bila dia pergi umrah yang pertama jangan, kedua, ketiga, keempat, kelima boleh dibuat padahal untuk si ibu ataupun si ayah yang telah meninggal dunia. Macam mana niatnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Buat tanpa sebut nama ayah ataupun ibu kita. Buat kita macam kita pada kita, tapi bila kita dah masuk ke Mekah, kita tawaf, sa'i, kita bergunting, masa bergunting kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya ada pahala umrah ini buatku, maka aku hadiahkan, badalkan kepada si ayahku. Itu dia punya cara merujuk kepada kitab Syarah Hazar. Ada juga orang yang berniat pada awal, sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala untuk ayahku nama sekian. Pendapat ini ada khilafnya. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Yang boleh kita bincangkan ini, dia selesaikan umrah itu, doakan di hujung untuk dihadiahkan kepada Allah sekian. Allah macam kita buat tahlil itu. Cara itu ada ulama yang buat sebegitu. Okey ya? Jadi soalan dua tuan. Okey. Ada tak niat ihram bertahlil bagi wanita yang mungkin akan berada kedatangan haid ketika di dalam berihram? Saya pernah buat umrah dahulu selepas saya pernah buat umrah dan tahun lepas mengetahui saya ada berniat ihram dengan bertahlil. Kalau ada apakah niat itu? Okey. Jadi berkaitan dengan niat tahlil ini dipanggil niat bersyarat, niat syarat ya. Niat syarat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tajuk ni memang kita dah ada sediakan di hujung ya. Saya boleh blurkan sikit lah ya sebelum kita nak berhenti rehat berhenti habis ni. Bagi orang yang berniat bersyarat ya. Okey. Niat bersyarat ni dia ada dua kes. Yang pertama, dia berniat dalam keadaan haid. Yang kedua, dia berniat dalam keadaan suci. Ya, ada dua kes keadaan. Niatnya macam mana? Sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jika aku tertahan kerana haid, maka halallah aku. Niat bersyarat. Cari saja pun minggu depan aku dia nak keluar. Minggu depan lagi keluar. Tapi tuan-tuan, itu namanya niat ihram bersyarat. Niat ihram bersyarat ada tak? Ada minggu depan kita lah. Ya, niat ihram bersyarat. Ya, kalau sekiranya dia niat ihram bersyarat, dia naik kapal terbang dari Malaysia ke Jeddah, masuk ke Mekah. Dalam kapal terbang tu niat, sahaja aku melakukan umrah, dan aku berihram dengan kerana Allah Ta'ala, jika aku tertahan kerana haid dan sehingga habis masa aku di Mekah, maka halal aku. Turun ke Mekah, tiba-tiba dia haid. Haidnya suci 8 hari, dah pergi ke Mekah, dah pergi ke Madinah, maka dia automatik dia menjadi halal. Apabila dia bergerak ke Madinah, dia pun menjadi halal semula. Bermakna dia tak ada umrah, tak ada, dia dapat kan, sebab dia dapat niat saja ya. Jadi itu nanti kita akan bincangkan. Ataupun orang tu dalam dia tak haid lagi ya, ataupun dia sudah pun berhaid. Jadi ada satu tajuk berkaitan dengan niat ihram bersyarat. Jadi kita bincang pada minggu depan insya-Allah ya. Memang ada. Tapi tuan-tuan, puan-puan, ada nasihat kepada orang yang nak buat ihram bersyarat. Ditakuti dia balik ke Malaysia tanpa memperolehi hajinya. Ada. Sebab bila dia dah jadi halal kerana terhalang tadi, orang buat haji balik dapat hajah, dia balik dapat umrah ada, haji tak dapat. Sebab dia niat haji itu terbatal bila dia datang haji. Dia tak syarat itu. Sahaja aku melakukan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, jika aku terhalang maka halal aku. Niat haji lepas itu dah,
dia datang tu lepas wukuf di Arafah contohnya, mana nak dia tadi dah tunggu tahun depan habis, kesannya dia akan tak dapat haji, kesannya dia. Ya, sebab itu kena hati-hati juga lah. InsyaAllah minggu depan kita akan ceritakan tentang perkara ini. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, boleh tuan-tuan telefon saya ataupun kalau kita nak ni tuliskan soalan dalam buku tu, nanti minggu depan kita boleh bincang banyak lebar sikit tentang orang tu ya. Jadi supaya kita boleh faham ataupun boleh melaksanakan sebaik insyaAllah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdulillah Syakirin Hamdul Sabirin Hamdul Yuafi Ni'amahu wa Ikakum wa Lillahi ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa yanbaghi jalali wa ikram wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'amana wa asrana wa a'lana wa akhbarna wa anta rabbana zidna wa wasaqqil lana wa barik lana wa razaqna wa ja'alna mahbuban wa ikhwana wa ja'alna wa bishni wa kathirana wa sihhasan wa yaqul zawaj Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.